أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. Maka ketika telah tiba pembawa khabar gembira itu, maka disapkannya baju itu ke wajahnya Yakub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia Yakub berkata, bukankah telah aku katakan kepadamu bahawa aku mengetahui daripada Allah apa yang tidak kamu ketahui? Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah keampunan untuk kami atas segala dosa kami. Sesungguhnya kami orang yang berdosa. Dia Yakub berkata, aku akan memohonkan keampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka tak kala mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua-dua orang tuanya seraya berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya-Allah dalam keadaan selamat. Dan dia mengangkat kedua-dua orang tuanya ke atas singgasana dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya. Yusuf
Dan dia Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takdir mimpiku yang dahulu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku daripada penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah syaitan merosakkan hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian takbir mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Matikanlah aku dalam keadaan Muslim dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Itulah sebahagian daripada ghaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat menyusun tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam telaga. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. As-sajnu atau as-sijnu artinya al-habsu, rumah penjara. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai. Yusuf 12:33, bahawa mereka harus memenjarakannya sampai waktu. Yusuf 12:35, dan bersamanya masuk pula 2 orang pemuda ke dalam penjara. Yusuf 12:36, adapun as-sijin adalah nama bagi Jahannam yang digabungkan dengan kalimah illiyin. Ketika kabilah itu keluar daripada negeri Mesir, angin berhembus membawa aroma Yusuf AS sampai kepada Yakub AS. Padahal jarak mereka keduanya 80 farsak. Yusuf di Mesir sedangkan Yakub di daerah Kanan. Yakub AS berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Mereka keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Maka ketika telah tiba pembawa khabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya Yakub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia Yakub berkata, bukankah telah aku katakan kepadamu bahawa aku mengetahui daripada Allah apa yang tidak kamu ketahui, kebenaran Allah SWT terhadap takwil mimpi Yusuf. Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah berdosa. Ya Yakub berkata, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh dia yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Yusuf 12:94 hingga 98. Yakub mengakhirkan doa ini pada waktu sahur pada malam Jumaat. Kemudian Yakub dan anaknya berangkat. Tak kala keduanya sudah dekat ke Mesir, Nabi Yusuf bersama masyarakat Mesir menyambutnya. Nabi Yakub yang berjalan dipimpin oleh Yahuda bertanya kepadanya, hai anakku, inikah Fir'aun Mesir? Yahuda menjawab, bukan, itu adalah Yusuf anakmu. Nabi Yakub berkata, keselamatan atasmu wahai yang telah menyirnakan kesedihan. Baginda berkata demikian kerana kesedihan yang tidak dapat dipisahkan daripada dirinya semenjak kepergian Yusuf daripadanya. Ketika mereka telah masuk ke istana, Nabi Yusuf menaikkan kedua-dua ibu bapanya ke atas singgasananya. Kedua-dua mereka dan ke-11 orang saudaranya tunduk bersujud kepada Nabi Yusuf sebagai penghormatan kepadanya. Kemudian Nabi Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya nyata. Baginda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, jika saya boleh memerintah seseorang untuk bersujud kepada orang lain, nescaya aku perintahkan seorang isteri bersujud kepada suaminya. Hadis ini memberi keterangan sujud itu merupakan ibadah yang hanya layak diperuntukkan bagi Allah semata-mata. Kewajipan isteri kepada suaminya itu amat besar berbanding dengan kewajipan dia kepada Allah SWT. Tidak layak manusia bersujud kepada manusia yang lain. Maka siapa yang bersujud kepada manusia kerana kemahuannya sendiri, sungguh ia telah melepaskan tali Islam daripada lehernya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rob kita turun di tiap-tiap malam ke langit, ke dunia pada 1/3 malam terakhir, dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku pasti akan ku kabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku pasti ku penuhi, dan siapa yang memohon keampunan kepadaku pasti ku ampuni. Hadis riwayat Bukhari. Nasihat dan pengajaran yang dapat kita ambil daripada kisah di atas didapat pula daripada pernyataan Umar bin Al-Khattab seperti berikut. Pada suatu kali Umar radhiyallahu anhu datang ke masjid. Dia mendengar seseorang berdoa, Ya Allah, ketika engkau menuntunku, aku mengikuti. Ketika engkau menyuruhku, aku mentaati. Ini adalah waktu sahur, maka ampunilah aku. Setelah itu Umar mendengarkan suara itu dengan saksama. Ternyata suara itu datang daripada rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bertanya kepada Abdullah tentang doa yang diungkapkannya itu. Dia menjawab, sesungguhnya Yakub mengakhirkan doa untuk anak-anaknya itu hingga waktu sahur, iaitu ketika dia mengatakan, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Dan Allah SWT juga berfirman, dan orang yang memohonkan ampunan pada waktu sebelum fajar. Amin. Sadaqallahul azim.